Okay, kita sambung ayat 50 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wow, dan iz ingatlah ketika faraqna telah memisahkan kami bi dengan kamu al-bahra laut, fa maka anjayna telah melepaskan kami akan kamu. Wow, dan akhraqna telah menenggelamkan kami ala ahli fir'aun. Wow, dan antum kamu tanzuruna telah melihat. Dan ingatlah ketika telah melepaskan kami dengan kamu laut, maka telah menyelamatkan kami akan kamu dan telah menenggelamkan kami ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun, dan kamu melihat. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wow, dan ingatlah ketika faraqna telah memisahkan kami bi dengan kamu al-bahr laut, fa maka anjayna telah menyelamatkan kami akan kamu, wow, dan aghraqna telah menenggelamkan kami keluarga Fir'aun, wow, dan antum kamu tanzuruna kamu melihat. Dan ingatlah ketika telah memisahkan kami akan kamu laut, maka telah menyelamatkan kami akan kamu dan telah menenggelamkan kami akan keluarga Fir'aun, dan kamu melihat. Okay. Kita main garis-garis sekejap. Hari ni Kak Suzy tak dapat masuk sebab dia punya line tak kuat. So kita dua orang. Alright. So sekarang adalah your turn untuk teka ilmu nahu. Okay, wow ni Huruf. Is ni kan, hari tu kan saya cakap huruf kan. Itu salah. Dia ada banyak. Satu pendapat kata dia bukan isim. Satu pendapat kata dia adalah isim. So kita cerita kita ambil isim. Sebab apa alasan dia adalah kerana dia berkenaan dengan masa. Jadi dia adalah isim yang menerangkan satu perbuatan mengenai masa. Okay. Nama dia isim zorof. Okay, isim zorof. Isim zorof tu berkaitan dengan masa lah. Isim zorof zaman. Isim zorof zaman. Kata nama keterangan masa. So nama panjang dia kata nama yang menerangkan sesuatu perbuatan yang melibatkan masa. Panjang kan? Okay. Kata nama menerangkan sesuatu perbuatan. Okay, faraqna fi'il. Bi Huruf. kum Isim. al-bahra Isim. fa Huruf. anjayna Fi'il. kum
Isim. Waw. Huruf. Akhrajna. Fi'il. Ala. Isim. Fir'auna. Isim. Waw. Huruf. Antum. Isim. Tanzuruna. Fi'il. Yes. Bagus. Okay, dah nampak dia punya apa? Apa panggil pola kata dalam setiap ayat. Okay, sekarang ni kita pergi ke huruf kata sendi. Okay, apa yang saya bulat ni adalah dia adalah huruf ataf. Okay. Dia akan berubah kepada huruf yang lain disebabkan dua faktor. Okay, fa dengan waw ni yang saya buat huruf, saya buat tanda anak panah ni. Dia sebenarnya adalah huruf ataf. Tetapi dia berubah kepada huruf yang lain disebabkan dua sebab. Iaitu dia dipengaruhi oleh satu, konteks ayat tu, dan dua adalah pola kata. Kita panggil pola kata ni adalah pembentukan kata tu sendiri. So contoh dalam bahasa Malaysia, kalau kita pernah tengok setiap perkataan tu dia akan berubah mengikut konteks ayat. Contohnya, seekor kuda perang berlari tangkas menuju ke medan peperangan. So kita tak akan terjemahkan perang tu jadi perang. Sebab kita faham dalam konteks ayat ini adalah berkenaan dengan kuda perang, bukan kuda perang. Kalau dia guna warna, kalau dia guna warna mesti dia tambah seekor kuda yang berwarna perang. So setiap perkataan tu berubah kerana dia punya konteks ayat tu. So kalau kita tengok contoh dalam bahasa Arab sendiri, saya bagi contoh Ali dan Abu ke pasar. So dan tu kita tak guna, dan ada tiga makna. Wow tu ada tiga makna. Dia ada banyak makna, salah satunya tiga lah, dia ada tiga. Dan, demi, dan padahal. So dalam konteks ayat pertama ni kita guna dan sebab dia menghubungkan dua orang kat situ. Kita tak boleh letak demi sebab konteks tu dah lari. So kat sini ayat konteks ni dan adalah paling sesuai. Ali dan Abu pergi ke pasar. Okay, untuk ayat yang kedua, demi Ali, Abu sanggup ke pasar seorang diri. So ayat kedua ni diguna waw demi. Dia tak guna waw dan. Okay, kalau kita letak dan, dia dah lari pada konteks tu. Okay, ayat yang ketiga, Ali tidak melaporkan kecurian tersebut padahal dia melihat Abu mencuri ikan itu. Okay, kita tak pilih dan ataupun demi sebab dia akan jadi konteks dia lari. So kita kena faham konteks untuk memilih makna sesebuah perkataan tu. Sama ada kita nak pilih dan, demi ataupun padahal. So konteks tu sangat penting untuk mentafsirkan sesuatu ayat. Kita kena faham konteks. Okay. So kita kena ingatlah kalau ayat ni cerita apa, makna apa yang sesuai untuk tu, kata sendi apa yang sesuai. So dalam ayat ni fa ni kita sebenarnya dia huruf ataf. Okay, ataf adalah kata kerja dia menyambung fi'il dengan fi'il. Ayat kata kerja dengan kata kerja ataupun kata nama dengan kata nama. Tetapi kat sini dia tidak berfungsi sebagai kata penghubung ataupun huruf ataf. Huruf ataf adalah kata sendi penghubung. Dia tak berfungsi begitu, tetapi dia berfungsi seperti huruf sababiah. Sababiah ni adalah sebab ataupun akibat. Sebelum ayat dia tu, contoh apa yang boleh selesai? Kalau tengok kat ayat ni dia kata, dan ingatlah ketika telah memisahkan kami laut tu. Dan apabila dia telah memisahkan laut tu, maksudnya dia telah menyelamatkan Nabi Musa kan? Dia menyelamatkan Nabi Musa bila dia telah so dia ada sebab akibat, faktor sebab dia okey faham kan? So fa ni
dia tak menghubungkan ayat tu, tapi kerja dia adalah menjadi penyebab. Sebab. Bila laut tu dah pisah, dia pun dapat diselamatkan. Kalau laut tu tak dipisahkan, dia pun mati lemas lah kan. So kalau laut tu berpisah, dia pun selamat daripada mati lemas dalam apa? Air kan, air yang dipenuhi air. So contohnya kalau dia pergi kalau dia tak lalu kawasan lubang tu, dia pun selamat daripada jatuh di lubang tu. Tapi kalau dia masuk dalam lubang tu, dia pergi jalan tu, dia pun mati. Maka tidak selamat dia. So sebab dia kena ada penyebab. Ayat tu adalah menyebabkan. Dia ada sebab akibat. Kesan sebab Okay, dia mesti ada kesan dan penyebab. Penyebab dia kenapa dia kesan dia begitu. Itu orang panggil dia huruf sababiyah. Kalau ba pun ada juga huruf sababiyah. Ba sababiyah, fa sababiyah dengan waw sababiyah. So tiga-tiga ni selalu juga digunakan dalam ayat Al-Quran. Grup sababiyah. Huruf sebab. Okay, yang seterusnya adalah waw huruf hal. Hal ni sebenarnya dia asal dia dan, tetapi kat sini dia bukan dan, dia padahal. Okay. Saya bagi makna dan supaya kita tahu dia punya asal lah. Okay. Dia ada syarat kenapa dia jadi huruf hal. Kenapa dia tak jadi huruf ataf. Okay. Huruf hal syarat dia ada pelbagai syarat. Pelbagai faktor lah. Tapi ni kat sini faktor dia kenapa dia jadi huruf hal adalah kerana depan dia tu ada isim. Okay. Ni isim. Okay. Bila isim, kita panggil kat sini, dia ada kalimat ismiyah. Ismiyah, kalimat ismiyah, kalimat yang berbentuk isim. So dalam bahasa Arab dia akan sebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, kalimat isim. So bila depan dia adalah jumlah ismiyah dan dia adalah mubtada, subjek. Lepas tu dia ada khabar selepas mubtada. Khabar selepas subjek tu. Okay. Ini khabar. Dan khabar ini berbentuk jumlah fi'liyah. Kalimat kata kerja. Dan dia fi'liyah. Dia mesti fi'il mudhari'. Okey. Jadi waw ni dia akan bertukar menjadi padahal. Padahal kamu telah melihat macam tu. Padahal kamu melihat. Maksudnya Allah nak katalah kamu melihat kejadian tu. Padahal kamu telah melihat kejadian tersebut. So ayat ni berkenaan dengan ayat seterusnya. Nanti kita belajar ayat seterusnya. Dia ada kena-mengena dengan ayat seterusnya. Okay. Wow kat depan ni dia menyambung ayat yang sebelum dia lah. Okay. Wow kat sini. So kita dah tahu macam mana kenapa setiap perkataan tu, kata sendi terutamanya, dia berubah makna daripada makna yang asal. Kenapa? Sebab kenapa adalah kita kena ikut konteks ayat dan juga pola kata, pembentukan kata. So dia berubah. Okey tak? Setakat ini boleh faham tak sedikit? Yang ismiyah tu tadi tu dia kata jumlah kata nama. Jumlah kalimat kata nama. Jumlah tu maksudnya kalimat. Jadi kalimat kata nama lah. Itu je lah maksud dia. Oh, dia bukan kira jumlah berapa banyak
Macam ana, anta, antum, bukan macam tu lah. Jumlah dalam bahasa Arab tu kalimat. Oh, kalimat. Kalimat ataupun ada juga orang kata ayat. Biasanya tahu kalimat ya. Jumlah. Wa antum tanzurun. Lepas tu lupa pula. Kalau dia nak menjadi waw ni, waw padahal, walhal, dia kena ada apa? Permintaan. Tolak apa dalam bahasa Arab dia? Dia panggil tolak. Sekejap. Tolak. Tolak. Ya, tolak. Mudhari' fi'il. Ba'da wa syai' tolab. Tolamba. Tolab. Mansub bi'an bidhamir. Tolamba. Tolab. Tolab tu maksudnya permintaan. So ayat ni tapi ni kalau tengok kitab yang berbeza, dia ada berbeza penjelasan dia. Tapi saya, bagi pendapat saya, dia terjadi pada hal tu padahal kat sini tolak itu ada 6 ciri so dekat ayat ni tolak tu ada 6 ciri. Permintaan dari segi bentuk perintah, permintaan dari segi bentuk larangan, permintaan dari segi bentuk perintah yang lembut, dan lepas tu permintaan harapan dan juga permintaan doa. So dia ada 6 kategori dalam tolak tu permintaan. So dalam ayat ni wa iz, dan ingatlah ketika, dia adalah satu ayat yang menunjukkan sebuah permintaan supaya kita ingat something. Dia bersangkut paut. Oh, dia macam ada penceritaan ke? Dia yang bersangkut paut tu? Dia ada macam hubungan dengan ayat sebelum tu. Okey. Oh, okey. Faham. Contoh dan belajarlah kamu dengan bersungguh-sungguh. Pasti kamu akan pandai. Itu adalah tolak yang berbentuk perintah. Okay? Dia adalah sebuah permintaan yang berbentuk perintah, iaitu kata kerja, fi'il amar. Kalau dekat sini, is, ingatlah ketika, dia adalah sebuah perintah juga, tetapi dia lebih menggunakan bentuk perintah yang lembut. Perintah yang lembut. Macam mana contoh? Ini contoh, dan ingatlah ketika. Yang menegaskanlah benda yang nak diperintahkan, begitu. Maksudnya Allah suruh kita ingat tentang cerita Nabi Musa ni. Nabi Musa, macam mana Allah selamatkan dia. Dan kamu pun melihat kejadian tu. Maksudnya dia bersangkut paut dengan ayat selepas ni. Selepas ni nanti. So masa ni siapa cerita siapa? Nabi cerita kat masyarakat kan? So kita kena pergi baliklah konteks pada zaman Nabi tu, pada siapa yang dia ceritakan masa tu.
Boleh tengok tafsir Ibn Katsir. Tapi tak, saya pun tak rujuk lagi. Okey, jadi perintah kat sini dia adalah perintah jenis berbentuk lembut. Berbentuk lembut. Dia nak dalam tahu dia lembut. dia beza dia kalau fi'il amar dia kata tu adalah berbentuk fi'il amar. Jadi perintah dia keras. Okey. Kalau beza antara perintah yang lembut, dia tidak menggunakan kata kerja fi'il amar. So kat situ kita boleh bezakan. Kalau izni dia guna fi'il amar, jadi kita tahulah dia adalah bentuk permintaan perintah yang tegas. Jadi ini saya punya pendapat sebab dalam kitab tu saya baca 2 kitab saya pun pening sebab banyak sangat dia punya uraian tu banyak sangat sarjana yang berbeza-beza kan. So pendapat saya kat sini dia menggunakan perintah yang lembut sebab kata dia lembut, lebih kedengaran tak tegas lah. Wa iz dan ingatlah ketika. Okay, cerita tentang tu. So bila ada perkataan sebelum ayat ni, sebelum waw hal ni, dia mesti ada satu permintaan. Permintaan itu sama ada perintah yang keras ataupun fi'il amar ataupun fi'il nahi, larangan. Contoh larangan, jangan kamu lintas jalan ini kerana nanti kamu akan jatuh. Lebih kurang macam tu lah. Contohlah. Sebab wow ni dia bukan hanya yang saya bagi tadi. Yang dia bukan hanya bermaksud dan demi padahal dia boleh jadi banyak maksud. Ni yang dia ada apa? Dia ada banyak maksud, bukan 3 maksud je. Wow dan ni, wow demi, padahal dan. Dia bukan hanya 3 makna je, dia ada banyak makna. Banyak-banyak lagi. Banyak-banyak. Jadi dia berubah, wow ni berubah mengikut 6 perkara yang saya cakap tadi. Kita kena tengok konteks ayat tu lah apa-apa pun kan. Yes. Untuk menentukan apa yang kita nak pakai. Yes, betul. Tapi secara asasnya kita tahu dia adalah huruf ataf dan dia juga boleh berubah kepada huruf yang lain. Okay. Okay, huruf ataf dia ada, okay, kita ulang kaji. Ada 10. Wafa summa au am imma balalakin hatta. Waw dan fa maka, sum kemudian, au atau, am atau, imma sama ada, bal tetapi ataupun sebaliknya, lam tidak, lakin tetapi, hatta hingga. Jadi secara asasnya huruf ataf berfungsi menyambung ayat fi'il dengan fi'il, isim dengan isim. Itu secara asasnya. Okey. So kita masuk huruf jar. Okay, dalam ayat yang kita belajar ni dia ada huruf ataf dengan huruf jar. So huruf ataf yang seperti kita belajar tadi. So sekarang huruf jar. Huruf jar kerja dia ingat lagi tak? Baris bawahkan kalimah isim. Okey. So kenapa kat sini dia tak baris bawah? Sebab dia memang macam tu sistem dia. Bukan. Sebab depan ni adalah domir. Ya Allah. Domain tu dia memang kekal macam tu. Kita tak boleh ubah. Okay. Bila kita cakap sebab dia domain, so domain tak boleh berubah. So itu adalah sistem dia. Itu betul ayat tu. Ayat kena lengkapkan ayat. Okay. Sebab dia domain, so dia tak boleh berubah walaupun ada kemasukan apa-apa di bahagian depan dia sebelum dia tu. Okay, huruf jar ada 17. Min, ila, an, ala, fi, balam, rubba, kab, wauta, munzu, hatta, ada, qala, hasyam.
Hasya. Hasya. Ada hasya. Seperti Fi. Oh, di dalam tak ada fi. Dalam ni tak ada fi. Okey ke? Okey, yang ni kita dah belajar kan sebelum ni. Dah saling. Okey. Dah. Seterusnya kita pergi dekat isim. Okey, ni isim. Okey, ni isim apa saya cakap tadi? Isim. Kejap. Kejap. Apa tadi? La ilaha illallah. Kejap. Adakah ingatlah ketika. Ni zaman tu, zaman. Isim yang merupakan sesuatu berkaitan dengan zaman, betul ke? Dengan masa. Isim yang apa? Isim ni adalah isim yang menerangkan sesuatu berkaitan dengan masa. Ya, dia menerangkan sesuatu perbuatan yang melibatkan masa. Perbuatan melibatkan Okey, ini adalah isim Zorof. Apa kata? Zorof zaman. Astaga, banyak panjang tak. Sangat. Zorof zaman. Kena tu? Na tu kami. Isim. Isim apa? Isim domir. Isim zamir. Yes, betul. Kata ganti nama diri. So kata ganti nama diri dalam bahasa Arab dia ada berapa pecahan? 14. Ya, betul, 14. Kum domir juga. Okey, al-bahra. Isim. Okey, isim. Okey, ini kita panggil isim mansub. Okay. Mana bah tu? Isim mansub. Ya, isim mansub. Mansub tu isim yang berbaris atas. Mansub. Mansub. Ya, mansub. Okey. Isim mansub. Okey. Domir. Na. Domir. Okey, ala. Isim. Okey, ni semua adalah isim mansub. Okey, betul. Ni semua isim mansub. Fir'aun. Isim mansub. Okey, ini isim alam. Isim alam. Kejap, yang mansub tu baris atas, hujung dia baris atas kan? Hujung huruf. Baris atas ke? Yes, baris atas. So dia ni, yang Fir'auna ni isim alam yang berbaris atas juga mansub. Tapi dia ada kategori maksudnya dia. Maksudnya dia kata nama khas ke? Apa dia? Dia kata nama khas lah kiranya Fir'aun ni. Tu yang dia jadi alam khas. Yes. Isim alam tu dalam bahasa Melayu kata nama khas. Fir'aun tu. Okey. Fir'aun tu nama raja. Alam raja kan? Yang tak jumpa. Malah nak cakap. Antum. Domir. Tawawunun. Ada domir. Domir ada berapa jenis? Domir. Allah. Kejap domir. 14 lah. Itu kan? Pecahan. 14. Pecahan 14. Domir. Kalau jenis. Okey. Ada berapa jenis? Kalau jenis 3. Betul ke? Betul ke 3? Kejap. 3, 6, 12. Ada 2 je. Ada 2.
Ya Allah. Ada 2 je. Mana? Okay. Yang bersambung dengan tak bersambung. Ingat tak? Mutasil dengan munfasil. Muntasil dan munfasil. Mutasil yang bersambung. Mutasil yang bersambung, yang munfasil yang single, standalone. Standalone yang mana standalone? Cuba cari kat sini yang mana satu standalone, munfasil. Standalone, munfasil. Standalone, kejap. Berdiri sendiri. Dia tak bersambung. Berdiri sendiri yang tidak bersambung. Kejap. Yang berdiri sendiri yang tidak bersambung. Berdiri munfasil, berdiri sendiri. Domer kan yang tu? Apa dia? Domer. Yang tu yang domer kan? Domer isim munfasil. Betul lah? Yes, domer isim munfasil. Isim domer munfasil. Okey, isim domer munfasil. Kata nama diri sendiri. Kata nama mana kata nama yang berdiri sendiri. Antum lah, bukan? Apa dia? Antum Yes, betul antum. Lagi? Kumu. Betul. Okey, yang muttasil bersambung. Contohnya? Kata nama yang bersambung. Na? Yes. Na. Na tu. Farakhna. Yes. Ni yang bersambung. Farakhna. Okey. Ni. Sekejap. Nak recap balik. Kejap. Yang kata bersambung tu maksudnya dia bersambung dengan ayat lain ke apa? Dia tak, macam mana nak cakap Dia dalam perkataan kata kerja macam farakhna, dia memang tak boleh berpisah dengan farakhna tu. Dia memang ada dalam farakhna tu. Okey. Jadi dia mutasil. Kalau bi kumu ni kita boleh bahagi 2. Okey, faham. Dia boleh stand alone. Kalau farakhna kita tak boleh bagi 2, dia memang duduk dalam ni. Dia memang duduk dalam fi'il. Semua fi'il ada domer. Dia tak boleh stand alone. Maksudnya dia tak berpisah. Dia kena sekali. Sebab bahasa Arab, kata kerja, memang ada domer. Okey. So kalau kita nak tahu dia stand alone ke tak, kita tengok dia dalam kalimat kata kerja ke bukan. Kalau macam bikumu kan, walaupun dia bersambung, sebenarnya dia adalah stand alone. Sebab bi ni, dia bukan fi'il, dia isim. Dia boleh duduk asing-asing. Kalau farakhna, dia tak boleh duduk asing-asing. Sebab na ni memang ada dalam kata kerja. Dia tak boleh berasing. Dia memang seketui macam tu. Maksud dia farakhna kan telah memisahkan kami kan? Yes. Memang okey. So maksud dia memanglah dia kena duduk sekali sebab takkanlah dia jadi memisahkan saja kan? Betul. Ya, betul. Telah memisah. Okey. So nak beza dia sambung tak sambung, kita tengok dia duduk dalam kalimat apa? Kalimat isim ke kalimat kata kerja? So dia memang duduk dalam kata kerja sajalah. Yes, kata kerja saja. Yang bersambung lah.
Muttasil. 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 Dia ada sabdu muttasil. 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 Maksudnya bersambung. Munfasil. 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 Berpisah. Standalone lah. Standalone senang. Wa antum juga. Kalau yang mutasir kan, farakna tu terjemah telah memisahkan kami. Dia tak dia bukanlah memisahkan akan kami. So dia telah memisahkan kami lah macam tu. Ada juga akan buku, tu perlu ada juga buku yang dia tulis akan, ada juga buku yang tak tulis akan. So saya rasa saya pilih tak letakkan lah. Telah memisahkan kami. Tapi yang paling penting sekali yang kena letak akan walau macam mana pun berlaku adalah bila kata kerja itu berbentuk kata kerja itu berbaris atas. Kata kerja baris, okey. Macam contohnya ni. Contohnya ni. Kat sini kan. Akan kamu. Dia kena letak, wajib letak akan. Kenapa? Itu dia punya pedoman dia. Sistem dia. Saya tak jumpa lagi alasan dia. Tapi dia punya formula dia. Bila kata kerja itu berbaris atas dan selepasnya itu adalah domer. Dia kena letak akan. Tetapi apabila fi'il itu last kali itu berbentuk dhammah, dia mesti kena letak oleh. Kalau last, okey dia hanya terpakai untuk kata kerja sajalah. Ya, kata kerja je. Dan kalau baris atas bermaksud oleh. Kalau dhammah dia akan. bukan. Dia akan. Dhammah oleh. Telah menyelamatkan kami akan kamu. Tapi kat sini kata kerja dia fa'anjai. Tu kan domer kan? Fa'anjaina kum. Kum ni kan apa ni? Isim. Isim. Ini kata kerja. Kata kerja dia kan fa'anjai. Fa'anjai. Oh, na tu termasuk sekali lah. Kiranya termasuk sekali jugalah dengan kata kerja yang nak letak akan tu. Ya, anjaina ni telah menyelamatkan kami. Na tu kami. Telah menyelamatkan kami. Tapi na tu kan dia kan kata nama. Kata nama tapi dia adalah isim. Ni isim dia ni. Adalah dia adalah fi'il. Anjaina telah memisahkan kami. Telah memisahkan kami itu adalah kata kerja. Faham tak? Tapi betul lah dalam kalimat ni ada dua lafaz iaitu lafaz fi'il dan lafaz isim. Tapi di sini dia menunjukkan dia adalah dia punya dominan dia adalah fi'il. Dia adalah kata kerja. Kerja dia. So, okey. So kata kerja bermaksud fa'anjaina ni, anjaina maksudnya telah menyelamatkan kami akan kamu. Itu adalah perbuatan. Ya, telah menyelamatkan kami. Okey. Maksudnya faham. Okey. Pedoman ringkas lah. Dia kalau macam kan ada terjemahan oleh contohkan dari terjemahan macam akan Allah tu kan. Yang tu akan Allah. Akan Allah. Kan ada sebelum terjemahan tu akan Allah tu yang dia kata tu yang diterjemahkan tu kan. Macam mana nak tahu nak letak akan Allah?
Dia kena perkataan tu Allahu ke Allah ke kat atas? Allah, contoh yang mana? Dengan nama Allah ke apa? Ada dalam apa? Ayat-ayat sebelum ni. Si ada letak Oleh akan dia? Allah. Oleh Allah. Oleh Sebelum oleh Allah tu, dia mesti kata kerja yang berbaris depan. Contohnya telah merezekikan kami. Telah merezekikan ia oleh Allah. Okey, dah faham dah. Betul. Okey. Okey. Okey, boleh. Telah merezekikan oleh kami akan kamu. Telah merezekikan oleh kami akan kamu. Dan ingatlah ketika. Okey, saya rasa kita ada lagi 2 minit. Okey. Okey. Alright. Nanti kalau nak tak faham sangat, tak faham sikit tu, boleh WhatsApp lah. Mungkin saya boleh buat nota letak kat dalam apa? Telegram. Group kan. Okey. Ulang balik. Apa dia? Ini ulang untuk yang nahu tu kan? Ni kira macam kita dah sampai nak ulang balik kan? Bukan yang kita dah topik yang chapter yang dah ke depan kan? Kita ulang balik kan yang ni? Ni semua kita ulang balik. Okey. Cuma kita pergi go deep into ilmu nahu. Okey, alright. Alright, itu saja hari ni. Kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih datang. Okey, jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.